Jadi pada bab fardu ain ini yang kita berbincangkan sedikit, walaupun semua dah faham dah ni, semua dah tahu, namun boleh ajar kepada cucu, boleh ajar kepada anak di rumah supaya kita mendapat fadilat yang besar. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apa dia? Waladun salih yad'u lah. Al-'ilmu yantafa'u bih wa sadaqatu al-jariyah. Jadi dalam hadis itu menyebut bahawa apabila meninggalnya seorang anak Adam ini, maka terputus segala amalannya kecuali 3. Iaitu apa dia? Meninggalkan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan sedekah yang mengalir dia punya kebaikan dia. Yang mana kalau pada hari ini dari sudut wakaf, yang mana mengalir dia punya kebaikan dia, kebajikannya daripada misalnya daripada buat masjid, daripada harta orang ramai, itu sehingga sampai bila-bila lah bermanfaat. Harta yang kita buat itu, yang kita sedekahkan tu, sampai bila dia akan mengalir pahala kepada kita. Dan ini antara 3 yang apabila Nabi sebut terputus amalan itu, melainkan 3 ni lah. Yang mana ia menjadi apa dia? Menjadi saham kepada kita ketika kita mati kelak. Sebab kita ni tak tahu. Kita hidup ni kita tahulah umur kita ni tak panjang. Kan kata Nabi, umur umat aku ni di antara 60 ke 70. Kalau lebih tu bonus. Jadi kita tahu bahawa umur tu ada dia punya tempoh dia. Namun kita tak tahu nak tunggu akhirat itu, tak tahu sampai bila. Nak tunggu akhirat itu, sekarang ni pun daripada umat-umat yang terdahulu lagi, berapa lama dia tunggu nak sampai kiamat tu. Dan bila kita meninggal ini, kita pun tak tahu bila kiamat akan berlaku. Jadi pada waktu itulah apabila kita boleh mengumpulkan pahala kita, apabila kita meninggal kelak, bolehnya saham-saham pahala itu masuk kepada kita sampailah hari kiamat. Sebagaimana yang Allah sebut apa dia? Berkenaan dengan beratnya timbangan amalan pada hari kiamat nanti, di situlah kita menuju sama ada berjaya ataupun tidak dengan beratnya amalan timbangan tu. Jadi itulah yang kita nak kumpul. Nak kumpul daripada kita, daripada kita balik dulu, yang kita menanggung dosa dan pahala kita, sehinggalah boleh-bolehnya sampai kepada hari akhirat kelak. Jadi bila kita mendapat ilmu, apa yang kita buat, iaitu kita mengajarkannya kepada anak kita dan kepada anak kita. Yang mana bila dia mengamalkan ilmu tersebut, itulah saham yang kita dapat. At least kita ni bukanlah macam Bill Gates tu. Bill Gates ni dia ada yayasan yang dia mendermakan untuk yayasan dia tu berapa, tak banyak. Hanya lebih kurang 10 bilion saja. Tak banyak kot. 10 bilion saja. Dia mendermakan untuk yayasan dia. Jadi antara golongan-golongan yang terkaya dekat dunia ni, dia bagi pada yayasan dia bilion. Warren Buffett ni dia antara yang terkaya juga di dunia ni. Warren Buffett ni dia kaya orang yang kerja untuk dia, yang buat duit untuk dia.
Macam mana dia buat? Dia beli saham di syarikat-syarikat gergasi ni. Antara yang saham yang dia pegang adalah saham Coca-Cola. Jadi kalau kita minum Coca-Cola tu, maknanya kita menyumbang kekayaan kepada Warren Buffett. Berapa dia dapat? 10 bilion. Setahun dia dapat tu. Walaupun yang menjaga syarikat tersebut, yang bekerja siang malam syarikat tersebut, siapa yang jaga? CEO dia. Dia goyang kaki dekat rumah sebab saham dia ada kat syarikat tu. Pendapatan dia lebih banyak lagi daripada CEO Coca-Cola. Berapa dia derma? 40 bilion kepada yayasan Bill Gates. Sebab Bill Gates ni dengan Warren Buffett ni dia kawan rapat. Dia kawan rapat. Jadi dia pun malas nak fikir yayasan ni. Jadi dia bagi duit dia tu pada siapa? Pada Bill Gates ini untuk uruskan duit tu. Jadi kalau kita ni nak dapat saham akhirat banyak tu, kalau depa tu tak apalah, tak diterima. Sebab apa? Bila laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kebaikan itu tidak hanyalah kamu melakukan kebaikan tu menghadap kiblat di antara barat, timur dan barat. Maknanya kita melakukan solat. Dan solat, siapa yang solat tu? Dalam tafsir kata orang Yahudi ni dia menghadap ke mana? Barat. Orang Nasrani ni dia semayang dia hadap ke timur. Sebab mereka pun semayang jugalah. Cuma tak samalah macam kita tu. Sebagai golongan ahlul kitab. Mereka ini semayang menyembah Allah dengan mensyirikkan Allah lah. Maknanya beribadat dengan mensyirikkan Allah. Tunggang terbalik semayang. Tunggang terbalik semayang. Namun Allah kata apa? Tak diterima. Tidak diterima sebab apa? Kerana kebaikan itu diterima apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak diterima melainkan i'tiqad dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu para sahabat ini dia nak mendapatkan saham akhirat macam mana? Walaupun miskin macam mana sekalipun, dia sanggup mendermakan tamar tu sebiji. Dengan itulah makanan ruji mereka tu. Makanan ruji orang Arab ni, tamar tu. Belah separuh, sedekah. Hak separuh lagi dia makan. Sebab apa? Punya susahnya tetapi nak dapatkan juga kebaikan. Melakukan amalan kebajikan. Jadi apabila kita adalah pengetahuan tu, kita ajar kepada anak kita, kepada cucu kita, yang mana di peringkat awal tu, kita maklum bahawa itulah yang menjadi peluang kepada kita untuk didik mereka. Mengajar mengaji, mengajar fardu ain, kita ajar dia solat misalnya. Apabila kita ajar dia solat, kalau orang sekarang ni dia suka dia lepaskan perkara tersebut, sedangkan perkara tersebut mendatangkan manfaat yang besar. Tapi kalau hantar di pengasuh ajar, di sekolah untuk ajar dan sebagainya, jadi dia merugikan. Kerana dia adalah satu perkara yang mudah. Misalnya kita ajar mengaji, dia kenal alif, bata, dia kenal taharah, dia kenal solat, dia mengaji. Dan selagi mana dia solat, dia hidup solat tu sepanjang hayat dia lah. Solat tu. Baca Quran pun sepanjang hayat baca Quran. Maka selagi mana dia mengamalkannya, selagi itulah kita mendapat pahala.
tanpa terputus sekalipun walaupun kita ni tak ada. Jadi itu antara kita nak mengambil peluang. Walaupun perkara tersebut kita mampu untuk melakukannya, melainkan ialah ilmu-ilmu yang susah tu, yang belajar di sekolah di peringkat tinggi, nak belajar mengajar admat, lagi jenuh lah. Takut-takut kita ni memberi ajaran sesat kepada anak kita. Jadi had tu tak apa lepas kepada orang lain. Tetapi kalau ilmu fardu ain ini perlu juga untuk kita mengambil sendiri inisiatif untuk mengajarkannya kepada anak kita. So nanti siapa pula? Cucu kita. Jadi itu semua adalah mendatangkan saham yang besar kepada kehidupan kita.